Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal dalam permohonannya bagi mendapatkan kembali pasport antarabangsa secara kekal dan tanpa syarat di Mahkamah Seksyen di sini bagi membolehkannya pergi bercuti di United Kingdom. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati bekas Perdana Menteri itu masih berdepan 3 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta ringgit berkait projek Jana Wibawa dan alasan kukuh selain untuk bercuti serta mendapatkan rawatan di luar negara. Katanya selepas meneliti dan menimbang segala hujahan bertulis dan lisan, autoriti yang dikemukakan semua pihak mahkamah berpuas hati dan memutuskan permohonan pemohon Muhyiddin untuk mengubah jaminan bond dan melepaskan pasport antarabangsa permohonan tanpa syarat seperti dalam notis permohonan adalah ditolak. Katanya jika mahkamah bersetuju hujahan pemohon, keputusan Mahkamah Tinggi pada 15 Ogos 2023 yang membatalkan 3 pertuduhan predikat bawah Akta SPRM 2009 mewujudkan perubahan keadaan material. Mahkamah berpendapat pemohon masih perlu mengemukakan alasan yang kukuh kenapa syarat bond jaminan diubah dan kenapa pasport antarabangsanya tidak perlu dilepaskan tanpa syarat. Menurutnya, mahkamah mendapati antara alasan kukuh dikemukakan pemohon untuk tujuan bercuti dan mendapatkan rawatan di luar negara. Mahkamah berpendapat bagi tujuan itu, pemohon boleh memohon mendapatkan pasport antarabangsa secara sementara dan pengurusi Perikatan Nasional itu tidak akan diprejudiskan. Katanya selanjutnya pemohon masih lagi mempunyai pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Permohonan untuk membatalkan pertuduhan itu difailkan dan akan didengar oleh mahkamah ini. Sehubungan itu, mahkamah mendapati adalah satu pramatang dan tiada keperluan pada tahap ini untuk mahkamah mengubah syarat jaminan bond. Mahkamah kemudian membenarkan Presiden Bersatu itu melalui peguamnya, Datuk K. Kumara Indran, mendapatkan pasportnya untuk sementara dan dikembalikan semula ke mahkamah pada 15 Januari tahun depan. Pada 16 Oktober lalu, Muhyiddin memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Seksyen atas beberapa alasan, termasuk sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarganya ke London, United Kingdom pada akhir tahun. Selain itu, Muhyiddin menyatakan hasrat untuk ke Singapura bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Muhyiddin menegaskan dirinya tiada risiko untuk melarikan diri berdasarkan beberapa sebab termasuk memegang jawatan penting seperti Ahli Parlimen Paguh, Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal disifatkan biadab dan angkuh susulan tindakannya secara terbuka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris juga mahu Syed Hussein melepaskan kedudukannya sebagai wakil rakyat dan mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Katanya saya mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang sekiranya anak jantan supaya melepaskan jawatan tanpa berselindung di sebalik Akta Lompat Parti dan kembalikan mandat kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya kecil seberapa segera. Mandat rakyat harus dipertahankan dalam sistem demokrasi negara. Pemimpin tidak berprinsip dan khianat pimpinan dan rakyat harus dihukum dan disingkirkan mengikut perlembagaan parti dan undang-undang negara. Gesaan sama turut dibuat Bersatu Bukit Gantang susulan tindakannya menyokong kerajaan. Syed Hussein bagaimanapun menegaskan sokongannya kepada Anwar kerana kecewa Perikatan Nasional tidak berunding bagi mendapatkan peruntukan wakil rakyat pembangkang. Wakil rakyat penggal kedua itu juga berkata, beliau tidak diugut atau diberi tekanan mana-mana pihak dalam membuat keputusan yang diumumkan secara terbuka pada sidang Dewan Rakyat. Sementara itu, Razali turut mempersoalkan siasatan pihak berkuasa berhubung laporan polis yang telah dibuat berkait usaha berterusan pihak tertentu berterusan mengugut dan menawarkan sokongan kepada Ahli Parlimen pembangkang. PAS mendakwa pengisytiharan sokongan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat seolah-olah perbuatan dirancang. Ketua penerangannya Ahmad Fadli Syahri berkata, tindakan itu dapat dilihat dengan jelas apabila soalan yang sepatutnya dibangkitkan wakil pembangkang digunakan sebagai peluang untuk wakil pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Bayangkan hari ini sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri, soalan diberikan biasanya ada dua, iaitu satu soalan daripada pembangkang. Menariknya soalan dari pembangkang dipilih dari soalan Ahli Parlimen Bukit Gantang yang anda boleh lihat sendiri ayat dan soalan itu langsung tidak mencerminkan soalan dari Ahli Parlimen pembangkang. Sudahlah kamu ada satu soalan kepada kerajaan, kamu pilih pula Ahli Parlimen pembangkang yang memang bertujuan untuk mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Padahal banyak lagi soalan boleh ditanya pembangkang. Tapi sengaja dipilih soalan ini dengan tujuan untuk mengisytiharkan sokongan. Ia bukan satu kebetulan sahaja, tapi soalan bola tanggung dan ia sengaja dipilih untuk menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri. Kalau begitu, tak payahlah buat soalan untuk Perdana Menteri. Syed Abu Hussein dari Bersatu mengumumkan sokongan terhadap Anwar ketika mengajukan soalan tambahan pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Sebelum ini, beliau pernah menyatakan pendiriannya akan menyokong kepimpinan Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun sekiranya peruntukan disalurkan ke kawasannya. Untuk rekod, beliau ketika itu memohon peruntukan sebanyak 30 juta ringgit membabitkan kerja penyelenggaraan
tadbir kemas berjumlah 1.5 juta ringgit, pembangunan ekonomi komuniti RM90,000 dan kemudahan ameniti sosial RM3 juta. Tindakan Syed Abu Hussein itu menjadikan 5 ahli Parlimen Perikatan Nasional daripada Bersatu menyatakan sokongannya kepada Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli Parlimen Bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Anwar, iaitu Datuk Dr. Suhaila Abdul Rahman, Labuan, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Guru Musang dan ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. Ahli Parlimen Bentong Yang Syafira Osman berkata, beliau adalah bukti hidup DAP bukanlah sebuah parti resis dan anti-Islam seperti didakwa pembangkang. Naib wanita DAP yang lebih mesra dengan panggilan Rara itu berkata, sepanjang 10 tahun bersama parti itu, beliau tetap masih seorang Muslimah Melayu dan bertudung walaupun berada di dalam parti yang didakwa kononnya sebuah parti komunis, pengkhianat dan resis. Katanya, kita hormati Islam sebagai agama persekutuan. Kita hormati hak-hak orang Melayu. Bahkan saya sendiri orang Melayu, takkan saya nak biarkan parti saya tindas hak orang Melayu. Takkan saya nak biarkan parti saya tindas agama saya sendiri. Kita hormati Raja-Raja Melayu. Besar sangat ke DAP ini nak hapuskan Raja-Raja Melayu. Justru beliau yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi DAP memohon para pengundi membuat pilihan yang bijak dengan menolak politik resis dan ada bermain dengan sentimen agama. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk dengan kerjasama antara lain parti DAP ini tidak akan berkompromi terhadap segala perkara yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Ini katanya antara perjanjian dengan kesemua parti yang dicapai sebelum pembentukan kerajaan perpaduan lagi. Katanya UMNO bermusyawarah malam itu dan buat keputusan sukar. Tapi kami akhirnya bersetuju untuk akur dengan titah yang di-Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan dengan syarat, bukan syarat kepada Agong, tetapi mana-mana parti yang nak membentuk kerajaan perpaduan. Iaitu mesti jangan pelekeh Islam sebagai agama persekutuan, jangan diremehkan, jangan tentang dari segi polisi, dasar, prinsip, pembawakan, percakapan, jangan sesekali menggurus perasaan orang Islam. Kedua, keistimewaan orang Melayu Bumi Putra ini pun tak boleh dikompromi. Apa yang ada dalam perlembagaan mesti dihormati. Institusi Raja-Raja Melayu wajib dipertahankan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. MIC enggan melayan amaran seorang pemimpin pemuda PKR kepada parti komponen dalam kerajaan perpaduan supaya meninggalkan kerjasama sekiranya tidak ikhlas bersama pentadbiran Anwar Ibrahim. Naib Presidennya Tim Mohan menyifatkan desakan disuarakan Ketua Pemuda PKR Selangor, Izzuan Kasim itu sebagai perkara biasa dalam mana-mana perhimpunan atau persidangan parti. Katanya dalam perbahasan mana-mana parti, biasalah mereka nak tunjuk hero, sama juga perwakilan PKR itu nak tunjuk hero, MIC tak ambil hati. Pimpinan MIC Presiden S.A. Vineswaran dan Timbalan Presiden M. Saravanan ada hubungan baik dengan Perdana Menteri Anwar. Dalam mesyuarat agung pun telah putuskan terus kerjasama. Pada Kongres PKR minggu lalu, Izzuan dalam maklum balas kepada Saravanan menyarankan parti komponen kerajaan perpaduan yang tidak ikhlas bersama pentadbiran Anwar supaya meninggalkan kerjasama itu. Saravanan sebelum itu dilaporkan berkata, MIC tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya sekiranya pengiktirafan tidak diberi. Mohan berkata teguran dibuat Saravanan itu perlu dilihat dari sudut positif yang bertujuan memastikan kerajaan Anwar berfungsi baik. Katanya kenyataan minta MIC diiktiraf dalam kerajaan itu biasa, bukan yang kita ugut dan desak. Tak boleh tak tegur kerana ia untuk kebaikan perjalanan pentadbiran kerajaan. Presiden Amanah Muhammad Sabu menyerahkan kepada perwakilan dan 27 anggota jawatan kuasa tertinggi organisasi untuk menentukan sama ada dia kekal mengetuai parti itu atau sebaliknya. Katanya mengikut perlembagaan parti, seseorang ahli dibenarkan menjadi presiden hanya selama 3 penggal berturut-turut. Dalam keadaan sekarang, katanya dia masih dibenarkan oleh perlembagaan amanah untuk terus mengetuai parti itu kerana baru 2 penggal menjadi presiden. Katanya apapun terserah kepada musyawarah dalam kalangan 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional untuk menentukan siapa patut dilantik sebagai presiden. Amanah dijadual mengadakan konvensyen nasional pada 23 dan 24 Disember ini di Klang, Selangor. Ketika ini dipercayai wujud sesetengah pihak sedang cuba menggerakkan usaha menaikkan tokoh lain sebagai presiden. Antara lain mereka mendakwa parti itu kini kurang faktor X untuk menarik keanggotaan baru. Pemilihan kali ini juga menarik perhatian ramai kerana jawatan nombor 2 parti itu masih kosong. Ekoran kematian penyandangnya Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Kata Muhammad, dia tidak berhalangan jika ada sesiapa yang mahu ke depan untuk menawarkan diri sebagai presiden baru amanah sesuai dengan amalan demokrasi parti itu. Katanya sesiapa sahaja yang berminat menawarkan diri sebagai presiden, silakan. Ini parti yang terbuka sebab kita dalam amanah bukan ahli memilih presiden secara langsung. Perwakilan memilih 27 orang ahli jawatan kuasa nasional. Yang dipilih itu 27 itulah yang akan buat mesyuarat memilih presiden, timbalan dan lain-lain. Kalau kita kata keberatan pun, orang nak cabar, dia akan mencabar juga. Jadi biarlah kita relax saja dan serah kepada perwakilan. Ahli Parlimen Kota Raja itu juga tidak menjangkakan amanah akan berpecah atau berpuak-puak
kerana gerakan kempen dalaman menjelang pemilihan nanti. Ditanya mengenai kemungkinan dia sendiri giat berkempen untuk kekal sebagai Presiden, Muhammad berkata terpulang untuk mana-mana pihak mentafsir perbuatannya. Kata bekas Menteri Pertahanan itu, dia memang sering bertemu dengan ramai orang dalam keadaan yang bersahaja. Katanya kalau orang nampak saya borak-borak dan minum kopi itu sebagai berkempen, terpulanglah sebab dalam parti yang kecil ini, saya berbaik dengan semua orang. Muhammad juga kelihatan tidak keberatan apabila ada ahli dikatakan mengeluh kerana amanah semakin kurang menarik berbanding sekitar 2018 apabila menjadi kerajaan buat pertama kali bersama PH. Katanya dia bersikap terbuka dengan kritikan dan teguran ahli parti. Mengakui penambahan hari penting untuk kelangsungan parti, ia bukan penentu mutlak jatuh bangun amanah. Katanya macam UMNO yang mempunyai keanggotaan 3 juta ahli, tapi ada ketikanya masih tidak dapat undi daripada mereka. Maknanya jumlah ahli penting, tapi bukan ukuran kekuatan sesebuah parti. Ketiadaan calon PAS bersama pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau turun membantu parti itu untuk kempen pelihara kecil Kemamat, indikasi jelas mengenai keikhlasan kerjasama gabungan itu. Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata, perkara itu juga memberi gambaran sebenar tahap penghormatan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar kepada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu yang merupakan parti gabungan PAS dalam Perikatan Nasional. Katanya mereka sudah melihat keretakan dalam bersatu dan tidak merasakan bersatu boleh diharap. Maka sebab itu bagi dia pemimpin bersatu bukannya satu pemimpin yang perlu dihormati. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri hadir pada 2 program di sini untuk membantu jentera kempen Ahmad Samsuri, namun begitu, kelibat Menteri Besar Terengganu itu tidak kelihatan, termasuk pada acara ceramah perdana, walaupun pada awalnya diwawarkan beliau akan turut bersama. Namun bekas ahli Parlimen Kemaman itu berkata, perkara tersebut bukan satu yang pelik kerana sejarah PAS membuktikan bahawa parti itu hanya mempergunakan parti-parti yang bekerjasama dengannya selagi ia menguntungkan. Apatah lagi katanya tindakan beberapa ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan gambaran kepada pimpinan PAS bahawa Bersatu tidak boleh diharapkan lagi dan tidak perlu dihormati. Katanya ini yang berlaku dengan Semangat 46 dan DAP. Mereka juga pernah bersama UMNO, tapi apabila mereka rasa tak boleh guna, mereka ketepikan. Ini juga akan berlaku kepada Bersatu. Sepanjang tempoh kempen PRK Kemaman juga memperlihatkan kelibat Ahmad Samsuri yang jarang kelihatan bertemu dan berkempen dengan para pengundi. Mengulas mengenainya, Sabri berkata, ia terserah pengundi untuk mempertimbangkannya sendiri sama ada mereka mahu diwakili ahli parlimen yang sukar ditemui. Katanya sebelum diberikan mandat sebagai ahli parlimen sekalipun, Ahmad Samsuri sudah sukar ditemui atas alasan sibuk melakukan tugas rasmi. Apatah lagi sekiranya beliau menang nanti. Kalau orang yang menang dia tidak tunjuk muka, selepas ini lagi dia tidak akan tunjuk muka dan tidak akan peduli kepada pengundi. Ahli Parlimen Jelutong menggesa Kementerian Pendidikan Tinggi memeriksa kelulusan Doktor Falsafah yang dikeluarkan oleh Universiti Sains Malaysia. Gesaan itu dibuat RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong berikutan kenyataan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad yang mengaitkan pemimpin DAP dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Katanya kita tahu dewasa ini seorang yang berkelulusan PhD yang begitu buta sejarah mengeluarkan kenyataan mengaitkan pemimpin DAP dengan komunis. Tolong periksa dan pantau USM serta semua universiti untuk memastikan hanya mereka yang berkelayakan memperolehi PhD. Kalau tak tahu sejarah negara kita pun macam mana boleh beri PhD. Melalui rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat tular baru-baru ini, Siti Mastura pada satu majlis di Kemaman, Terengganu mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang dan juga bapa Guan Eng adalah sepupu kepada bekas Ketua Parti Komunis Melaya, Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura juga dalam rakaman itu mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guan Eng dengan ahli Parlimen Seputih Teresa Kong. Beliau juga mendakwa Setiausaha Agung DAP dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng, Ahli Parlimen Meruas, Ngeh Koham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Guan Eng yang juga Ahli Parlimen Bagang memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura selepas tempoh 48 jam diberikan untuk Ahli Parlimen terbabit membuktikan dakwaan berkenaan tidak diendahkan wakil rakyat PAS itu. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal daripada Bersatu digesa letak jawatan dan bertanding dalam pilihan raya kecil di bawah tiket PH atau BN. Ketua Bersatu Bukit Gantang Ahmad Man berkata demikian selepas pemilihan Bersatu mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya jika Syed Husin begitu percaya sokongan beliau ke atas Kerajaan Madani mendapat restu pengundi Parlimen Bukit Gantang, maka beliau seharusnya meletakkan jawatan dan bertanding semula atas tiket Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Jika pengundi menilai tindakan beliau sebagai satu usaha menjaga kepentingan rakyat, pastinya beliau akan menang lebih besar.
Tapi mustahil Syed Hussein berani letak jawatan kerana beliau tahu jika kalah habislah kuasa tawar-menawar beliau dengan kerajaan. Terdahulu, Syed Abu Hussein menjadi Ahli Parlimen Bersatu kelima yang menyokong Perdana Menteri dan mengisytiharkan ikrar taat setia kepada kerajaan. Katanya, saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos tarikh hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf AS. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri ke-10 dan gagasan kerajaan madani. Syed Abu Hussein ketika berucap turut menyeru dua bekas Perdana Menteri iaitu Munir Yassin, Perikatan Nasional PAGO yang juga Presiden Bersatu dan Ismail Sabri Yaakob, Presiden Nasional Bureau untuk membantu Anwar. Sementara itu, Ahmad yang juga ada Kuala Sepatang berkata, sokongan ahli parlimen kepada kerajaan harus berdasarkan kepentingan rakyat atas sesuatu isu, bukannya menyokong kedudukan Perdana Menteri dari blok kerajaan. Katanya sebagai ahli parlimen pembangkang, Syed Abu Hussein sepatutnya memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara dengan jujur dan telus. Sistem demokrasi negara akan musnah jika semua ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan penuh kepada Perdana Menteri hanya untuk mendapat kelebihan peruntukan. Katanya dakwaan Syed Abu Hussein bahawa keputusan itu demi kepentingan rakyat sangat meloyakan. Katanya dalam pilihan raya negeri di 6 negeri selepas pembentukan kerajaan madani, sokongan rakyat masih memihak kepada PN walaupun mengetahui kami bukan sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Justru indikator apa Syed Abu Hussein menyatakan ia demi kepentingan rakyat? Pandangan rakyat mana yang beliau pegang? Semua ahli parlimen pembangkang sepatutnya istiqamah dan belajar daripada pengalaman rakan lain yang lebih berpengalaman berada dalam blok pertentangan dengan kerajaan. Menyifatkan tindakan ahli parlimen pembangkang mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mengecewakan. Ahli parlimen pimpinan tertinggi Bersatu, Saifuddin Abdul Wahab berkata dia masih mempunyai sifat empati terhadap mereka. Katanya kita tidak tahu apa masalah sebenar mereka. Memanglah mengecewakan apabila memberi sokongan kepada kerajaan, tapi saya masih mampu berempati terhadap kawan-kawan kita itu. Saya fikir sebagai ahli parlimen pembangkang, kita kena beristiqamah dan belajar daripada ahli parlimen pembangkang sebelum ini. Dia juga ahli parlimen Indira Mahkota menjelaskan ahli parlimen kerajaan sekarang, khususnya dari PKR, DAP dan Amanah juga pernah menjadi pembangkang. UMNO pun tambahnya pernah mengalami nasib sama sebagai pembangkang selepas PRU ke-14 dahulu. Katanya tapi tidak berlaku seperti apa kita lihat sekarang. Pengurusi PM Pahang itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan terbaru ahli parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal yang menyatakan sokongan kepada kerajaan semasa di Dewan Rakyat. Syed Abu Hussein merupakan ahli parlimen PN terbaru yang berbuat demikian. Sebelum ini, 4 ahli parlimen PN terlebih dahulu menyatakan sokongan iaitu ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu. Diikuti Suhail Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gomusang dan Zahari Kecil Jeli. Ketika ditanya sama ada terdapat lagi ahli parlimen PN lain akan menyokong Anwar, Saifuddin berharap Syed Abu Hussein adalah yang terakhir. Dia turut memberitahu isu berkaitan peruntukan sepatutnya tidak timbul kerana Anwar sendiri berjanji ketika berkempen semasa PRU ke-15 lalu untuk memastikan semua ahli parlimen termasuk pembangkang menerimanya. Katanya saya fikir perbincangan di antara pembangkang dan kerajaan berkaitan peruntukan ini tidak timbul, tapi kena tanya ketua pembangkang dan ketua WIP. Mengenai pengeruntukan pula, kita ada dua bahagian iaitu membabitkan pengurusan yang biasanya diberikan kepada ahli parlimen sebanyak RM300,000 setahun untuk kos operasi pusat khidmat. Satu lagi bahagian untuk pembangunan, kebajikan, bencana dan jumlahnya berbeza antara kawasan parlimen. Ada yang dapat RM1 juta dan ada yang dapat sehingga RM2 juta setahun bergantung kepada jumlah per kapita kawasan diwakili. Sementara itu ditanya jika Akta Anti Lompat Parti diluluskan dalam keadaan tergesa-gesa hingga membuka ruang pada situasi ketika ini pula. Saifuddin berkata ia mempunyai peluang untuk dipindah dan ditambah baik. Bersatu yang lebih lemah tidak semestinya menguntungkan kerajaan. Sebaliknya, kata pakar sains politik Wong Chin Puat, ia boleh melonjakkan pengaruh PAS dalam Perikatan Nasional. Katanya jika kamu biar pembangkang lapar, hanya golongan taksub akan kekal. Ini kerana golongan ini didukung oleh ideologi dan kita akan mendapat pembangkang yang paling teruk. Jika kerajaan ini cuba mematahkan Bersatu dengan tahan dana pembangunan kawasan, kamu tahu apa akan jadi? PAS akan jadi parti terkuat. Pada satu pilihan raya, PAS akan jadi parti tunjang untuk kerajaan majoriti. Dia juga menggesa supaya diwujudkan Akta Pendanaan Politik untuk menguruskan kaedah mengumpul, menerima dan menguruskan dana. Termasuk anggota Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal. Sudah 5 wakil rakyat Bersatu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi kekal sebagai anggota parti itu. Wong berkata Anwar patut menukar naratif dan meyakinkan orang Melayu bahawa mereka tidak terancam oleh orang Cina dan India. Ancaman sebenar katanya ialah kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan hasil daripada revolusi industri 4.0 yang menjejaskan sektor pekerjaan. Katanya apa yang Anwar cuba buat sekarang ialah melawan PAS yang menjuarai naratif Melayu terancam sejak sekian lama. Anwar perlu layan pembangkang dengan adil.
Ini satu-satunya cara untuk dia menentukan naratif dan memimpin negara ke arah berbeza. Pilihannya, Anwar harus mengubah naratif dan dia gagal apabila tidak cuba mengubahnya. Sebaliknya, dia cuba mengatasi lawan tetapi bagaimana dia akan jadi lebih asli daripada yang asli. PAS itulah yang asli dan Anwar tidak akan sesekali jadi asli. Anwar telah meluangkan banyak masa dengan muka Melayu dan dia tidak boleh jual jenama halal. Angkatan Muda PKR Selangor telah membuat laporan polis terhadap Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sembilan, Badrul Hisham Syaharin, ekoran tindakan Badrul yang menggelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Dajjal. Kumpulan AMK PKR Selangor diketuai oleh Timbalan Skuad dan Mobilisasi AMK Selangor Firdaus Abdul Samad. Katanya, saya percaya bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh individu tersebut mampu mendatangkan mudarat awam di samping mempunyai elemen jenayah yang bersifat menghina dan memfitnah serta mampu mendatangkan kebencian atau penghinaan bagi membangkit rasa tidak setia terhadap kerajaan, terutamanya terhadap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan individu tersebut juga boleh menimbulkan suasana tidak harmonik, perpecahan serta perasaan pemusuhan, saling membenci yang jelas berniat jahat dan mampu menggugat keharmonian dan perpaduan rakyat. Tindakan Firdaus ini adalah selaras dengan seruan Ketua AMK Adam Adli yang menyeru sayap yang diketuainya itu membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Dalam sesi ceramah Perdana PRK Kemaman, ceramah Teguh Pertahanan PRK Kemaman pada 26 November di Markas UDM Dagong, Kampung Tebak Batu 16, Badrul menggambarkan Anwar sebagai Dajjal yang menjanjikan pelbagai perkara demi mengukuhkan sokongan. Cikgu Bab menggelar Anwar sebagai Dajjal ekoran kegagalan Perikatan Nasional memperoleh peruntukan kawasan Parlimen. Anwar mahukan blok pembangkang tersebut berunding dengan blok kerajaan yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah Yusof.